Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata, dimulai bismillah, pembuka bicara. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama bersiaran lagi bagi sesi Facebook Live Pitar pada pagi ini yang dibawakan secara langsung. Hari ini kita bersiaran langsung di Facebook Pitar Kampus Puncak Alam dan juga di saluran YouTube Perpustakaan UiTM. Sebelum bermula, izinkan saya untuk membacakan penafian disclaimer program ini terlebih dahulu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi ahli panel jemputan dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Objektif program pada hari ini adalah untuk membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan dan kepakaran, meningkatkan ketampakan visibility Perpustakaan Tun Abdul Razak dari usaha-usaha pembudayaan ilmu. Seterusnya adalah untuk menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Info tambahan, program Live at Pita ini merupakan program perkongsian pengetahuan dan maklumat di kalangan pakar-pakar dalam bidang kepakarannya, dan program hari ini merupakan program Live at Pita di bawah segmen Bersama Pakar. Penganjuran program ini diharap dapat memudayakan program ilmiah berteraskan perkongsian bicara pakar bersesuaian dengan topik kita pada pagi ini, cabaran mengurus anak autism di musim pandemik COVID-19. Semoga secara langsung hari ini diharap dapat dijadikan satu perkongsian terutamanya untuk ibu bapa yang mempunyai anak autism, para pendidik serta komuniti luar sekaligus dapat membantu anda semua bagaimana untuk menguruskan anak-anak autism di waktu pandemik yang sedang melanda kini. Baiklah, saya perkenalkan diri. Saya merupakan moderator yang bertugas, Puan Nurul Diana Jasni, Timbalan Ketua Pustakawan daripada Pita Puncak Alam selaku moderator. Dan hari ini kita sangat berterima kasih kepada dua panel yang bersama dengan kita. Yang pertama adalah Dr. Kartini Ilyas, pensyarah kanan Perunding Psikologi Klinikal Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cawangan Selangor. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, Di. Puan Di, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Dan yang kedua, kita ada panel Puan Syairah Omar. Beliau merupakan ibu kepada anak autism dan juga penulis buku Lana Living as an Autistic. Suka untuk saya maklumkan kepada viewers sana, panel kita yang kedua ni sedang menghadapi masalah teknikal. Beliau telah cuba untuk masuk kita punya live ini sejak 9.30 pagi tadi, tetapi masih tidak berjaya disebabkan masalah network yang berlaku. Tapi kita akan teruskan dengan panel kita Dr. Kartini dan harapnya panel kita yang kedua ini akan berjaya untuk bersama-sama dengan kita. Dan kepada viewers di luar sana, sekiranya anda mempunyai pandangan, perkongsian dan juga persoalan, anda boleh terus nyatakan, tinggalkan saja komen dan pandangan anda di ruangan komen YouTube ataupun di bahagian Facebook komen. Baik, seterusnya saya ingin mempersilakan Dr. Kartini untuk memperkenalkan diri, menceritakan tentang biodata ringkas dan bersiaran daripada mana, Doktor? Saya hari ini di Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cawangan Selangor. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di luar sana. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PITA dan juga tahniah atas anjuran program sebegini. Dan saya rasa ini merupakan satu peluang yang kita tak boleh lepaskan lah untuk berkongsi pengalaman kan. Harap Puan Syirah dapat bersama harap sangat sebab kita nak dapat real experience daripada ibu bapa tu sendiri. Inisiatif yang diambil oleh pihak PITA lah atas penganjuran program sebegini dan juga memberi peluang untuk kita membincangkan aspek ataupun topik yang berkaitan dengan anak-anak autism. Sedikit pengelaran ringkas mengenai diri saya. Saya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Kesihatan dan juga merupakan perunding klinikal psikologi klinikal. Di Fakulti Sains Kesihatan lah, right? Dan saya juga merupakan fellow penyelidikan dan juga fellow klinikal di Pusat Genius Kurnia. Untuk makluman penonton, Pusat Genius Kurnia merupakan pusat intervensi pertama yang dikelola oleh kerajaan kita Malaysia lah, alright.
So bidang kalau bidang pengajaran, saya memang terlibat dengan pengajaran di fakulti dalam bidang berkaitan dengan psikologi kesihatan. Okay. Dan manakala dalam aspek penyelidikan, saya terlibat dengan kajian-kajian di peringkat universiti, nasional juga antarabangsa yang melibatkan topik ataupun isu yang berkaitan dengan anak-anak yang berkeperluan khas, sokongan kepada keluarga dan juga mental health dan well-being lah. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai diri saya lah. Ni. Baik, terima kasih Dr. Kartini, dan untuk makluman viewer, saya bersiaran daripada Sage Research Room yang bertempat di Aras 3, Perpustakaan Tun Abdul Razak, Pita Puncak Alam. Dan baiklah, sementara kita menantikan panel kita yang kedua sedaya upaya berusaha untuk join kita punya live pagi ini, kita saksikan dahulu YouTube ini yang akan sedikit memberi gambaran kepada anda semua tentang cabaran menguruskan anak autism. Dipersilakan untuk tim teknikal memaparkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada puan berdua kerana sudi datang untuk temu ramah pada hari ini. Apa antara cabaran-cabaran yang puan hadapi dalam membesarkan anak puan yang autism? Tambah puan punya dua kan anak yang autism, so saya yakin cabaran tu sangat besar lah. Sejujurnya lah saya cakap, it's not easy to have one. Ini kan pula two. Betul? Waktu anak saya yang sulung disahkan ada autism, saya rasa macam apalah sangat autism, sebab anak saya yang sulung tu dikategorikan, doktor kata dia nampak macam high function. Sebab saya rasa macam it takes time untuk nak membentuk anak saya, untuk free diapers, untuk behavior diorang, untuk diorang bagi tahu diorang sedih, diorang sakit, diorang happy. Sebab anak saya kalau happy dia tak macam orang lain, dia cakap saya seronok. Tak, anak saya kalau happy dia macam ni. Orang lain nampak anak saya macam ni, diorang kata anak saya nakal, diorang kata anak saya buas, diorang kata anak saya cacat, macam tu. Anak-anak normal akan panggil anak saya cacat, diorang panggil anak saya bodoh. Jadi saya cakap it's not easy. Untuk bagi diorang behavior macam anak-anak normal, it's not easy. Suami saya dibuang kerja, banyak kali suami saya dibuang. Bila suami saya dibuang kerja, keluarga sebelah suami mula menyalahkan anak-anak saya, menyalahkan saya. Yelah, suami saya belajar pandai, tiba-tiba kena buang kerja. Okey, kalau macam saya pula, saya akuilah tekanan tu sangat hebat. Saya telah disahkan diagnose dengan MDD atau Major Depression Disorder. Okey. Puan juga diagnose Yes, masih baru sajalah disahkan tu tahun ni. Tapi sebenarnya saya dah ada simptom tu dah lama. Tekanan tu terlalu hebat sampai saya rasa saya dah tak nak hidup. Dan kongsikan tadi cabaran tu sangat besar, sampai memberi tekanan yang begitu teruk pada diri puan. Daripada mana dan bagaimana pula cara puan menghadapi cabaran-cabaran tersebut? Pada saya sekarang ni apa saya buat, semuanya pada diri saya sendiri. Kalau saya tak kuat untuk anak-anak saya, mana dia nak dapat kekuatan? Kalau saya tak treat anak-anak saya yang mengalami autism dengan elok, macam mana anak saya yang normal? What I expect untuk dia treat abang-abang ni pula. Dan pada saya pula kekuatan saya untuk teruskan kehidupan saya walaupun jatuh bangun ialah anak saya sendiri. Sebab saya dapat lihat kalau saya tak bangkit dan teruskan kehidupan ni, anak-anak saya seperti hilang pergantungan. Jadi anak-anaklah sumber saya untuk terus meneruskan. Dan saya bersyukur juga sebab saya mempunyai ibu, ayah, adik-beradik dan teman, kawan-kawan baik yang sentiasa menyokong saya.
Baik, itulah tadi Oh. video yang kita dapat saksikan, mungkin boleh memberi sedikit semangat ya doktor, kata-kata kepada ibu bapa di luar sana. Baik doktor, mungkin kita boleh teruskan dengan soalan ingin saya utarakan kepada doktor. Pada pendapat doktor, bagaimanakah tingkah laku anak autism ni terkesan disebabkan pandemik COVID-19? Sebab kita pastinya tahu sedikit sukar kerana kita sedia maklum anak-anak istimewa ni mereka kurang memahami apa itu tak boleh keluar, tak boleh sosial dengan rakan-rakan, tak boleh keluar daripada rumah, kena ikut SOP-SOP yang pelbagai. Mungkin mereka akan menghadapi meltdown, tak dapat kawal diri, ketidakstabilan emosi. Mungkin doktor boleh berkongsi bagaimana tingkah laku mereka ni untuk kita hadapi. Okey, terima kasih ya Puan Diana atas soalan yang dilontarkan, dan juga kalau kita boleh tengok secara general video yang dimainkan di awal tadi kan, itu menunjukkan secara umum cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa yang punya anak autism. Dan daripada situ kita boleh tengoklah bagaimana tanggapan masyarakat sekeliling memberi menjadi juga salah satu cabaran untuk mereka lah. Okey, berbalik kepada soalan yang diutarakan tadi, bagaimana anak-anak autism ini terkesan dengan pandemik COVID-19. Okey, sebagaimana kita sedia maklum kalau kita tengok kepada situasi yang kita berada sekarang lah, situasi pandemik tu secara global semua orang menghadapi keadaan tu. Okay. Semua terkesan pada awalnya. Kalau kita boleh refresh balik awal-awal masa Mac hari tu, masa setelah kerajaan kita mengambil langkah untuk menjalankan PKP dan beberapa fasa PKP, kita sendiri pun terkesan kan, secara umumnya memang terkesan. Saya rasa saya sendiri dengan anak-anak berfikir mengambil masa macam mana untuk kita menghadapi situasi lah. Okey, dalam situasi kalau kita tengok dalam konteks anak autism, apa yang saya ingin kongsikan dengan para penonton di luar sana, kalau kita nak melihat kepada simptom anak autism itu sendiri, itu yang sebenarnya yang lebih menyukarkan mereka untuk berhadapan dengan situasi pandemik tersebut. Okay. Sebagaimana saya tak tahu kalau boleh pihak teknikal buka slide juga, saya ada kongsikan slide juga sebagai backup. Okay. Kalau kita tengok simptom pada anak anak-anak autism ini mereka mempunyai kesukaran dalam beberapa aspek. Okay, yang utama ialah aspek komunikasi. Okay, komunikasi ini termasuklah untuk menyatakan apa yang mereka nak, dan juga maknanya tu expression dan juga komunikasi reseptif untuk menerima apa yang kita bagi tahu mereka. Okay, so itu satulah, dan aspek komunikasi ini juga berkait dengan interaksi sosial. Bagaimana kesukaran dalam komunikasi ini dia juga boleh mengganggu aspek interaksi sosial dengan orang sekeliling. So sebab itulah masa pandemik tu, mungkin kalau kita boleh tengok dalam MCO tu lah, pada awal MCO kan, di mana kita restricted daripada segala benda. Okay, dari segi penutupan sekolah, tak boleh keluar rumah. So banyak perkara yang menghalang mereka. Okay. Dan salah satu lagi yang saya ingin kongsikan, bahawa anak autism ini mereka juga mempunyai kesukaran ataupun satu tingkah laku yang berbeza lah berbanding dengan anak-anak tipikal. Okay. Anak tipikal ni merujuk kepada anak-anak yang punya perkembangan normal lah. Okay. So tingkah laku mereka tu mungkin mereka mempunyai satu tingkah laku yang agak berulang-ulang, okay, agak rigid. Okay, agak rigid. So sebab tu mereka ada rutin mereka sendiri yang mereka orang cakap benda tu dah sebati, dah diajar. Maknanya kalau kita ajar pada awal, mereka dah tahu bangun pagi apa kena buat, nak kena pergi terapi ke, nak pergi sekolah, mandi, makan, minum. Dengan anak-anak autism ni, kalau kita dah atur macam tu, itulah yang mereka akan ikut. Okay? Tapi bila berlakunya pandemik, bila berlakunya pelaksanaan PKP, macam saya cakap tadi, semua tu telah menghalang mereka untuk meneruskan aktiviti rutin mereka. So dengan kata lain, simptom yang ada pada mereka tu sebenarnya lebih memburukkan lagi keadaan lah. Sebab itulah kita tengok ada yang kanak-kanak autism yang pada awalnya mereka akan jadi meltdown, tantrum, sebab rutin mereka telah berubah. Okay. Itu sedikit lagi kalau saya boleh ceritakan mengenai macam mana anak-anak autism ini terkesan dengan pandemik yang berlaku pada kita lah. Okay.
Baik, terima kasih Dr. Kartini. Baik, seterusnya mungkin saya ingin bertanyakan soalan yang seterusnya. Apakah aktiviti ataupun kaedah yang mungkin kita fahamlah rutin mereka ni dah berubah, dan mereka memahami apa yang berlaku di sekeliling mereka disebabkan pandemik COVID-19 yang berlaku, kena PKPP dan sebagainya. Mungkin doktor boleh share dari sudut saintifik ke, apakah aktiviti ataupun kaedah yang boleh ibu bapa lakukan dalam menguruskan anak-anak istimewa ini semasa dalam tempoh kawalan pergerakan ini? Okey, kalau di sini saya ingin mengambil peluang lah untuk berkongsi dengan para penonton dan juga ibu bapa di luar sana mengenai satu tips dan juga merupakan kunci dalam pengurusan anak autism. Okey, yang dipanggil intervensi awal. Okey, sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut apa itu intervensi awal, saya juga nak berkongsi beberapa fakta, okey, sebagai pengetahuan kepada kita semua. Okey, apa yang kita perlu tahu, anak autism ataupun mengalami autism ini dia bukan satu penyakit, kan? Dia bukan satu penyakit, dia bukan satu penyakit mental. Okey, oleh sebab itu there is no magic pills, there is no magic bullets yang boleh menyembuhkan autism. So itu fakta yang kita perlu tahu. Apa yang kita perlu tahu juga, autism ini merupakan satu keadaan ataupun kondisi di mana individu itu mengalami kecelaruan dari segi fungsi saraf otak. Dalam istilah perubatan dia sebut neurological disorder. Maknanya dia punya input kepada otak itu telah bercelaru lah. Impact kecelaruan tadi dia memberi kesan kepada tingkah laku dan juga komunikasi anak-anak autism ni tadi. So disebabkan kecelaruan tu juga kita tengok fungsi-fungsi ataupun kemahiran-kemahiran seperti kemahiran urus diri yang ada pada anak autism tu dah terganggu. Sebab tu kita tengok ada yang dah 6 tahun sepatutnya dia dah boleh buat apa. Kalau anak tipikal dia dah boleh buat apa, tapi anak autism mungkin dia 2-3 tahun ke belakang dia masih lagi tak boleh buat sebagaimana anak tipikal tu lakukan. Okey, dan juga secara fizikal, kalau kita tengok secara fizikal lah, fizikal anak autism ni normal. Sebab itulah banyak salah tanggapan. Kalau tengok pada video tadi pun disebabkan fizikal yang normal, orang punya stigma bila mereka mungkin menunjukkan tingkah laku yang agak pelik sedikit, orang akan cakap sama ada orang akan cakap ibu bapa tak pandai jaga anak, ataupun anak yang nakal, ataupun anak yang cacat, anak yang gila. So itu antara stigma yang ada pada anak autism lah. Okay. Dan berbalik tadi saya cakap, disebabkan dia adalah satu kondisi yang menyebabkan kecelaruan kepada fungsi saraf otak yang boleh mengganggu perkembangan otak individu, memberi kesukaran kepada individu ni untuk melakukan aktiviti harian, okay, mengganggu aspek komunikasi. Jadi sebab itulah kita cakap intervensi awal adalah sangat penting. Okay. Itulah kalau kita tengok pada kajian-kajian lepas, kajian-kajian saintifik, semua menyatakan bahawa ibu bapa kena mulakan daripada awal. Intervensi yang diberikan kepada anak-anak autism itu mesti dilakukan seawal yang mungkin, kan? Kita faham tak senang, bukan mudah lah untuk kita menerima diagnosis yang anak kita ada autism. Tetapi the next ialah apa? Next itulah yang akan menentukan sejauh mana anak autism itu akan meneruskan kehidupan dia di masa akan datang. So sebab itulah penting untuk ibu bapa bila mengetahui anak-anak dia ni mungkin ada simptom autism ataupun sudah confirm ada simptom autism, straight away pergi untuk dapatkan intervensi awal, kan? Belajar intervensi awal ni banyak benda lah. Dia tengok terapi akan nilai lah apa kekurangan pada anak ni yang kita perlu tingkatkan kemahiran, kan? Jadi kalau kita tengok pada objektif utama intervensi awal tu, dia nak meningkatkan kemahiran dari segi aspek komunikasi, sosio-emosi, kemahiran urus diri anak-anak autism tu tadi, kan? Jadi kalau kita tengok perkaitan dia, kalau kita start intervensi awal, kita dapat tingkatkan kemahiran anak autism ni. Okay, bila kita dapat tingkatkan kemahiran anak autism, maka akan berkuranglah impak-impak negatif yang lain. Sebab kita tahu kalau anak autism ni selalu dikaitkan dengan tantrum, dikaitkan dengan mengamuk, dikaitkan dengan meltdown. Tapi kita sebenarnya punca dia, kita kena, apa yang kita perlu buat ialah kita kena faham dulu punca kenapa dia jadi meltdown.
Okay, kenapa dia bersikap sedemikian? So bila kita dah tahu di situ, barulah kita boleh tangani masalah tersebut. Okay, dan kalau boleh mainkan slide tak pihak teknikal? Okey, tadi mereka dah paparkan sekejap slide. Okey, kalau kita tengok kepada, okey ni yang saya ceritakan tadilah secara umum kan, apa itu autism kan, yang dia adalah gangguan perkembangan lah. Okey, ni saya rasa mungkin info ni kita boleh dapat lah okay, dalam internet dan sebagainya, pergi pada website yang betul lah. Website KKM pun ada menunjukkan benda-benda ni lah, right? So yang ni pun saya ambil daripada NASUM punya website. Okay, kalau kita tengok antara aktiviti, next please. Okay. So macam ini, tadi saya cerita secara umum bagaimana dia terkesan disebabkan simptom itu sendiri sebenarnya yang menyebabkan mereka jadi lebih teruk kan. Perubahan rutin. Sepatutnya kanak-kanak autism, dia memang ada setengah daripada kanak-kanak autism, mereka sangat visual. Maknanya kita kena ada sebeginilah. Kita kena tunjuk bangun pagi, lepas tu pergi ambil baju, mandi, okay, lepas mandi, pakai baju, lepas pakai baju, breakfast. Okay, mungkin setengah budak tu terus buat homework ataupun pergi ke sekolah, pergi pusat terapi. Tapi bila berlakunya pandemik tadi, dia telah mengganggu rutin ni. Rutin ni semua telah terganggu. Mungkin Jadi doktor bersetuju dengan saya sebab autism ni sebenarnya ibu bapa dia perlu identify dulu autism ni mereka yang autism yang jenis bagaimana, baru mereka boleh menangani anak-anak yang autism ni. Mungkin doktor bersetuju. Dia sebab tu kita tengok dia punya nama dia adalah autism spectrum disorder kan. Kalau kita tengok spektrum ni dia dalam continuum. Dia tak ada satu autism ni kalau continuum ni maknanya dia macam berbeza mengikut simptom anak tu. Jadi betul lah kalau dia cakap tadi apa yang penting kita kena pasti kita kena pasti anak autism kita ni yang sejenis macam mana. Sebab situlah dan nak mengenal pasti memang kalau kita bawa pergi kepada terapi dan kita minta terapi untuk identify apa kelemahan, apa kekuatan pada anak saya. Saya tak rasa yang terapi itu boleh tengok dalam masa 2 jam bersama mereka, 1 jam bersama mereka. Jadi penting bila kita ada anak sebegini, input daripada ibu bapa itu adalah sangat penting ding. Kan, kita yang boleh menerangkan kepada mereka, anak saya mempunyai simptom sebegini, dia macam ni, so barulah informasi itu, maknanya kita nilai bersama dengan terapi, barulah kita boleh identify apa cara, apa intervensi yang kita boleh bagi kepada anak-anak ni. So perkataan spektrum itu sendiri menunjukkan anak-anak autism ni dia dalam satu kondisi yang luas lah. Ciri-ciri tu sama tapi tahap ciri-ciri itu mungkin berbeza daripada seorang anak kepada anak yang lain lah. Alright Di? Okay, next slide please. Okay, macam saya cakap tadi, ini maknanya tadi terganggu rutin. Rutin tu termasuklah rutin untuk menjalankan terapi kan. Kalau sebelum ni mungkin bangun pagi dah pergi ke pusat terapi kan. So sekarang tak boleh keluar rumah. So terapi itu telah tak berjalan lah. Dan kita pun di rumah ni kita faham lah kalau kita ingat balik kan masa situasi tu kan, ibu bapa juga bukan nak uruskan anak autism yang seorang ni. Anak-anak yang lain, macam mana dari segi nak urus keluarga, semua rutin semua terganggu. Tapi kita ataupun anak tipikal, at least bila kita bagi tahu, bila kita ceritakan mereka boleh dapat. Tapi bila anak autism ni, untuk memberitahu kepada mereka tu mungkin punya teknik yang berlainan. Okay. Next. Okay, macam terapi tadi saya cakap macam tu lah. Okay, seterusnya. Okay, lain-lain mungkin ada, sebab saya cakap tadi anak autism ni dia dalam spektrum. Okay, ada yang setengah kanak-kanak tu juga mereka mempunyai masalah dari segi pemakanan kan. Ada, kita tak nafikan ada golongan anak autism yang sangat picky eaters kita panggil, memilih bila nak makan. So makanan kita tahu dah kita tak boleh nak keluar rumah dah. Okay, mungkin stok makanan pun dah habis, so dah mengganggu rutin makan mereka. Tapi tak semualah. Dan mungkin ada di kalangan anak autism yang mempunyai masalah perubatan yang lain. So appointment hospital terpaksa dihentikan, doktor hanya tengok kepada kes-kes yang sangat emergency. So di situ memang memberi kesan kepada mereka lah. Okay, next please. Okay.
Tadi aktiviti tadi saya cakap key dia adalah intervensi awal. Okay. Kalau kita tak start intervensi tu pada awal, kita tak tahu dia apa yang kita nak buat kat rumah. Sebab itulah kunci dia kita mesti start daripada awal. Okay, di samping tu juga dalam keadaan pandemik tu kita mesti bantu mereka untuk faham apa yang berlaku. Jangan kita ingat bahawa kanak-kanak autism ni mereka tak boleh bercakap, mereka tak tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka. Okay, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai ahli keluarga, adik-beradik, mungkin kalau dalam satu keluarga yang besar mempunyai pakcik, makcik, nenek, memang kita kena bantu untuk mereka faham apa yang berlaku di sekeliling mereka. Antara teknik yang kita boleh gunakan dengan kanak-kanak autism, kalau mereka ialah social story lah. Social story ni maknanya kita buat satu cerita, kita buat dalam bentuk cerita, ada gambar visual, tunjukkan kepada mereka. Mereka juga perlu diajar mengenai aspek keselamatan di musim pandemik. Mungkin doktor saya nak mencelah di mana ibu bapa ni kita faham bahawa masa tempoh PKP awal-awal ketika berlaku diumumkan oleh kerajaan, saya mungkin nak bertanya dengan doktor juga, ibu bapa ni ada cabaran bukan saja untuk menguruskan anak-anak mereka yang istimewa, nak buat social story, nak cerita tentang hubungan, nak buat intervensi dan sebagainya. Mungkin ibu bapa tu sendiri berhadapan dengan cabaran diri mereka sendiri. Mungkin doktor berpendapat. Betul. Yang tu insya-Allah saya akan sentuh sekejap lagi. Saya pun ada aspek yang kita nak fokus kepada macam mana ibu bapa tu sendiri juga. Cuma di sini sebab kita tengok kepada konteks anak autism tu. Jadi sebab tu saya cakap sebab tu yang saya tekan kepada awal tadi, itulah pentingnya intervensi awal. Kan kalau ibu bapa tu dah ada ilmu kunci dia adalah ilmu. Kan ilmu adalah sangat penting. Kan even kita yang menjadi ibu bapa ni pun kita kena ada ilmu, kan? Kita selalu kita ingat ilmu keibapaan ni dia bukannya kita turun temurun, mewarisi apa yang parents kita buat, itulah kita kena buat pada anak-anak kita. Ini saya sentuh secara general lah. Okay? Kita perlu ingat bahawa kita tengok zaman sekarang, mungkin kadang-kadang kita bandingkan nak mendidik mak ayah kita mungkin didik kita sebegitu pada zaman kita dahulu. Kenapa anak sekarang kita kena ada pendekatan lain? Sebab kita kena menerima setiap zaman itu berbeza, dan itulah ilmu yang kita kena perlu cari, ilmu keibapaan. So sebab itu saya cakap bagi anak autism ini pun, kalau ibu bapa itu sudah ada ilmu pada awalnya, bila berlaku keadaan tu, mungkin pada awalnya semua orang panik, kan? Tak apa, kita ambil ruang untuk bertenang. Tetapi benda tu tak boleh lama. Kita tak boleh stuck lama dalam satu keadaan. Kita kena terus move on. So, maafkan saya. Okay, so kalau bagi ibu bapa yang memang dah ada ilmu, apa nak buat, mereka dah tahu. Okay, social story. Okay, tukar. Kalau sebelum ni social story mungkin untuk pergi ke sekolah, pergi ke pusat terapi. Sekarang social story itu bertukar untuk menjadi social story berada di rumah di dalam keadaan pandemik. Kan? Dan macam saya cakap tadi, mereka juga perlu diajar mengenai aspek keselamatan. The reality is, kalau anak-anak tipikal pun agak susah untuk mengikuti norma-norma baharu. Bagi anak-anak autism ataupun anak yang mempunyai keperluan khas yang lain, mereka juga sebenarnya mempunyai dengan kata lain 3 kali ganda lah, mungkin 2 kali ganda, 3 kali ganda mengikut keadaan mereka untuk mereka faham apa yang berlaku di sekitar mereka. Okay? Alright, kalau boleh, terus ke slide tu, macam saya cakap. Dan juga teruskan hubungan, kan? Hubungan, kita kena ingat kesukaran mereka ialah social interaksi. So mungkin dengan pergi ke sekolah, dengan mendapatkan terapi, mereka telah ada interaksi berlaku di situ. Okay, sekarang semua tak boleh, semua tutup, semua ada halangan, ada SOP yang perlu kita patuhi. So hubungan tu menjadi, maknanya hubungan fizikal lah, hubungan fizikal tu dah menjadi sukar lah, kan. Tapi kita hidup zaman teknologi ni, teknologi semua di hujung jari kita, kan. Kita boleh WhatsApp call, online dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan cikgu-cikgu. So mungkin ibu bapa kena ada inisiatif untuk mewujudkan persekiraan sebegitu jugalah. Okay. Dan saya kira doktor dengan PKPP yang sedang dimaklumkan diperketatkan oleh pihak kerajaan ketika ini, saya rasa mungkin ibu bapa berhadapan juga dengan cabaran bagaimana nak memaklumkan ataupun menceritakan kepada anak-anak autism ni kenapa perlu pakai mask kalau sebelum ni tidak perlu memakai. Kenapa perlu buat hand sanitizer, kenapa kena perlu
tangan berulang-ulang, kenapa perlu ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Saya rasa itu yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa untuk anak-anak yang istimewa ini, Doktor. Betul lah, betul. Kalau cuma saya cakap macam tu lah, cabaran dia mungkin akan jadi 2 kali ganda. Sekali ganda maknanya 2 kali ganda, 3 kali ganda berbanding dengan anak-anak yang tipikal kan. Anak kita yang biasa pun saya rasa susah sampai sekarang. Kita nak cakap pakai mask, kenapa perlu pakai mask kan. Tapi dengan anak tipikal mungkin kita boleh cakap. Kita boleh cakap dan mereka boleh dengar dan mereka boleh cuba untuk memahami benda tu. Tapi dengan anak autism mungkin kita tak boleh cakap secara verbal. So kita perlu bantuan-bantuan khusus. Macam saya kata tadi lah, perlu bantuan visual. Tapi kita faham ibu bapa juga punya cabaran lain. Tetapi kunci dia kalau ibu bapa itu dah mulakan pada awal, dia ada knowledge apa yang dia perlu buat, benda tu akan menjadi agak senang. Membantu mereka lah ni. Okay? Doktor, kita ada soalan daripada viewers dan kepada anda di luar sana. Untuk makluman, kita masih menantikan panel kita yang kedua iaitu Puan Syairah Omar. Dia dah drive ke tempat yang ada network coverage yang agak baik sikit. Dengan driving tadi saya risau juga, semoga dia selamat tiba di tempat yang ada sokongan network yang agak stabil. Dan kita mungkin boleh menjawab soalan, dan sekiranya kepada viewers di luar sana, jika anda ingin berkongsi pengalaman anda sendiri dan jika anda mempunyai soalan-soalan, boleh terus letakkan di komen Facebook dan juga di YouTube. Baik, soalan seterusnya mungkin kita boleh paparkan. Salam Doktor dan moderator, kata-kata motivasi dan sokongan yang boleh kita beri supaya ibu bapa terus bersemangat. Sebenarnya saya soalan ni terima kasih kepada yang bertanya, Malisa ini Malisa mungkin pada jenis kurnia ni. Okey, sebenarnya saya pun memang ada bila saya nak sentuh mengenai aspek sokongan kepada ibu bapa tu, saya rasa mungkin saya akan boleh menjawab soalan ni lah. Boleh tak kalau kita bawa soalan ni, bila saya terangkan part tu nanti saya akan menjawab sekali soalan tu lah. Okey, mungkin saya berbalik pada slide tadilah, kan? Okey. Seterusnya macam tadi kita perlu bantu mereka untuk faham apa yang berlaku, dan seterusnya nak bina balik semula rutin baru. Inilah maknanya, tapi kunci dia juga setiap benda tu dia ada key dia. Benda tu kena ringkas, dan yang paling penting ialah berterusan, konsisten. Kan? Rutin lama dah tak ada, dah tak boleh ikut, kita kena bina balik rutin baru. Kan? Rutin waktu makan, rutin waktu tidur dan rutin waktu terapi, kan? Kita kena bina balik lah untuk anak tu. Tapi kena ingat dengan keadaan macam bukan anak tu seorang kita nak fokus, kita ada anak lain lagi yang kita nak fokus, kita ada ahli keluarga lain yang kita nak fokus. So benda yang kita buat tu at least ringkas dan berterusan. Kan? Okey, dan mungkin ini juga mungkin bila kita buat benda ni, mungkin bila kita dah bina balik rutin baru ni, tiba-tiba anak tu tak boleh ikut lagi, kan? So memang kita tak dapat nafikan ibu bapa akan rasa frust, kan? Rasa kecewa, kenapa kita tak boleh ikut. Tapi tak apa, bagi mereka sedikit masa, bagi kita juga sedikit masa. Okay, untuk kita untuk mereka bina balik rutin yang ada tu lah. Okay, kita nak teruskan ataupun kita nak welcoming our guest, Syirah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya kita menanti-nanti. Alhamdulillah berjaya juga masuk ke dalam kita punya sesi live ini. Sebab Puan Syairah Omar ni, untuk makluman, memang dia mempunyai ibu anak autism, Lana, yang mempunyai followers yang ramai, dan memang dikenal di media sosial. Dan dengan terbitnya buku penulis buku Lana Living as an Autistic ni, yang saya ingin maklumkan kepada anda telah dicetak hampir 3,000 copies. Dan jangan risau kepada mereka pengguna perpustakaan, Pita Kampus Puncak Alam juga akan ada satu kopis yang anda boleh dapatkan dan pinjam. Baik, mungkin boleh perkenalkan sikit, Syirah? Okey, sebelum tu sekejap, saya mungkin agak sedikit tercungap-cungap sebab tadi saya memandu agak laju seperti Michael Schumacher. Sekarang ni saya menumpang office MPEG, ini je yang paling laju. Okay, so sekarang alhamdulillah saya rasa semua orang boleh dengar dengan clear boleh dengar. Okay, alhamdulillah. Seperti yang Puan Moderator cakap tadi, saya Nur Syahirah binti Omar, ibu kepada anak istimewa Lana, dan baru saja mengeluarkan buku yang bertajuk Lana Living as an Autistic. Jadi
saya sebenarnya terlepas sepanjang live tadi saya tak mengikuti langsung. Jadi rasanya saya perlukan bantuan puan moderator untuk bagi tahu saya jugalah apa yang saya perlu perlu cakap, perlu yang saya belum bercakap lagi lah sebab saya langsung tak dengar apa-apa tadi. Okey. Tak mengapa Puan Syirah, kita dah live dan kita dah tanyakan beberapa soalan mengikut kesesuaian tentang peranan ibu bapa dan sebagainya, dan Dr. Kartini juga ada memperkenalkan slide-slide untuk memberikan penerangan yang lebih jelas kepada viewers di luar sana, dan kita ada juga soalan daripada viewers tadi tentang yang kita KIV-kan soalan tu oleh Dr. Kartini tentang motivasi dan sokongan yang boleh diberikan kepada ibu bapa untuk terus bersemangat. Okay, ini adalah soalan yang kita KIV tadi, dan mungkin soalan yang pertama ingin kita minta Syirah ceritakan dan berkongsi pengalaman awal-awal menguruskan anak istimewa ni masa mula-mula tempoh fikir, tempoh kawalan pergerakan yang diumumkan oleh pihak kerajaan tu. Seperti yang Dr. Kartini maklumkan, bila rutin diorang berubah memang anak-anak istimewa ni akan sedikit terkesan juga. Mungkin Syirah ceritakan pendapat pengalaman sendirilah kiranya. Okey, terima kasih. Saya panggil Kak Diana sebab kita dah kenal 15 tahun jadi lebih Lama. selesa panggil Kak Diana sebenarnya. Okey. Lama. Okey. Sebenarnya untuk Lana, okey, kita kena faham yang anak autistik ni spektrum mereka ni sangat berbeza. So macam saya membesarkan anak autistik yang dah berumur 12 tahun. Jadi dia pernah sangat rigid pada berumur 3 ke 5 tahun. 3 ke 5 tahun tu kalau perubahan rutin tu memang dia akan sangat tantrum. Jadi pada umur 12 tahun dia masih boleh tolerate. Maknanya jika di-explain dengan social story, kemudian kita buat rutin yang baru dan kita tahu bagaimana nak tenangkan dia akan lebih okey. Okey, macam Lana, masa PKP mula-mula agak challenging juga sebab anak Asperger, mereka ni sangat fragile sebenarnya, sensitif. Tapi mula-mula kita explain lah apa tu sebenarnya coronavirus, kita bagi tahu kenapa awak kena duduk rumah. Anak saya walaupun sebenarnya anak Asperger ni dia ada masalah sosial, tapi Lana dia sebenarnya sangat friendly tau. Dia suka berkawan. Tapi dia tak boleh dibuli. Okay, so bila dia kena duduk rumah, dia sangat tak best sebenarnya. Okay, apa yang berlaku bila kita explain apa itu coronavirus, okay, kenapa dengan cara social story, dia lebih faham dan dia tahu bagaimana nak jaga kebersihan semua. Kita mula rutinkan dia dengan rutin yang lebih fleksibel. Maknanya kita beri dia pilihan, bangun pagi, bangun solat subuh, kemudian tolong mama buat breakfast. Kita banyak macam lebih ajar dia living skill lah sepanjang tempoh PKP ni. Kemudian dia diberi pilihan, dia belajar seperti pelajar lain, maksudnya belajar subjek yang dia suka, yang mana dia tak suka tu kemudian, tapi dia tetap buat. Sebab coronavirus ni mungkin akan pergi nanti. Autism ni tetap akan ada dalam diri dia. Jadi satu hari nanti kalau coronavirus tu dah tak ada, dia tetap melalui hari-hari yang sama. Takut nanti kalau perubahan rutin yang baru, kalau dia masih tak buat apa-apa sebagai pelajar, takut nanti dia lebih macam, dia akan regress pula. Dia akan macam terkejut balik kan. Jadi dia tetaplah sebagai pelajar kan. Jadi Lana dia okey sebagai dia boleh terima dengan rutin yang lebih fleksibel. Maknanya dia terimalah dengan perubahan tu sebab social story tu sangat membantu. Sebab itulah parent kena tahu bagaimana nak faham anak, macam mana anak tu belajar. Jangan ada sesetengah parent dia menyerahkan bulat-bulat kepada terapis dan guru. Jadi bila ada isu yang jadi global pandemic macam ni, parent sangat struggle nak ajar anak sebenarnya. Macam dia tak tahu macam mana cara nak ajar anak tu. Jadi kalau kita kenali anak ni macam mana nak ajar anak, sebenarnya lebih mudah untuk nak faham macam mana kita nak explain pada anak ni situasi sebenar yang kita semua tengah alami.
Rasanya saya nak jawab soalan. Betul. Terima kasih Syira. Dan mungkin Dr. Kartini kita boleh sambung semula slide yang untuk kita. Mungkin saya boleh add sikit kepada point Syira tadi kan. So saya rasa apa yang Syira nyatakan tadi juga telah saya kongsikan pada awal. The key is like parents kena tahu. You need to identify what is your child's strength. Apa kekuatan anak kita, apa kelemahan anak kita. Dan bila kita membina rutin baru tu, benda tu mesti kena ringkas tetapi berterusan. Okay? Dan awal tadi Syira cakap bila macam Lana sekarang memanglah Lana tu she's going into orang cakap adolescent kan, dah nak jadi dah besar. So tingkah laku yang mengamuk tadi sebenarnya dah berkurangan lah. So mungkin senang sikit dia nak untuk adapt dengan situasi. Di sini juga memberi gambaran bahawa sebenarnya anak autism juga dia mengalami perkembangan development in term of like sama macam anak tipikal juga. Okay, macam kita tengok anak kita di usia 3 tahun kan, kalau kita tengok kepada toddler di usia 3 tahun, mereka juga ada mengamuk, mereka juga ada tak suka tu, tak suka ni, tetapi disebabkan fungsi lain macam komunikasi, interaksi sosial mereka tak adalah terganggu. So bila kita terangkan, mereka faham, lama-lama mereka faham. Jadi cuma bagi anak autism mereka juga mengalami sebegitu. Maknanya bila kalau kita tengok pada kecil anak autism yang toddler tu mungkin mereka akan ada mengamuk. So bukan sebab anak autism suka mengamuk, tak. Okay, dia anak biasa, anak tipikal juga. Mereka juga mengalami benda macam tu. Cuma bila diberitahu mereka boleh terima benda tu. Tapi bila macam Syira cakap, Lana bila dia dah masuki umur 12 tahun, sudah kurang dia punya tingkah laku yang negatif tu lah. Maknanya dia selari dengan perkembangan tingkah laku yang berlaku pada anak-anak yang tipikal juga. Okay, alright. Okay. Kita minta tim teknikal untuk paparkan kembali slide tadi. Okay, di sinilah. So saya rasa Syira juga dah touch on this juga. Cuma saya rasa Syira memberi satu poin baru juga di sini di mana sekiranya kita nak sebab kita rutin dah terganggu. Okay, so kita nak bina semula rutin baharu. Tapi rutin baharu yang kita nak bina tu dia mestilah secara ringkas kan. Kita tak boleh nak complicatedkan dia. Okay, saya suka bila Syira cakap COVID-19 mungkin akan berlalu tetapi autism terus ada dengan anak-anak. Okay, so rutin waktu makan dia cuma ada berlaku perubahan je lah, dan kita perlu bantu mereka untuk memahami perubahan tu. Dan bagi anak autism memang social story, visual aids, okay, bantuan itu sangat membantu. So juga saya rasalah fun time juga untuk mereka perlu ada kan Syira? Fun time. Betul. Fun time. Ada masa buat kerja tapi ada masa untuk kita bagi mereka untuk tengok TV, untuk gaming, social media kan. Tapi dia mestilah bersyarat dan juga dengan pemantauan. Sebab mereka perlukan benda tu jugalah. Okay. Okay. Mungkin kalau ada Syira nak tambah on fun time, macam mana Syira pun bagi Lana peluang lah untuk dia untuk masa her me time. Okay. Cuma saya tak pasti poin ni doktor dah tambah ke belum. Untuk yang social media tadi, macam kita memang kena ada pemantauan dari segi news yang mereka baca, macam bermain gadget tu. Sebab anak saya sebagai anak Asperger, dia sangat fragile bila membaca isu-isu tentang berita tentang kematian COVID-19. So betul-betul kena pantau sebab kita sebagai adult pun sangat rasa macam kita akan overthinking kan. Macam jadi anak Asperger yang fragile, mereka pun agak sensitif membaca news macam tu. Jadi macam Lana, apa yang saya buat sebab dia sangat sukakan komputer, saya bagi dia task, saya bagi dia assignment sebenarnya. Ini adalah cara untuk dia menulis juga sebenarnya. Saya bagi dia satu topik ataupun dia pilih topik, jadi dia akan buat macam dia research, dia cari point-point dan dia akan present kat saya dan saya akan record video. Itu cara dia menghabiskan masa-masa dia dan dia sangat enjoy buat macam tu. So sebab saya duduk rumah atas awan, tapi bukanlah bermaksud saya level kayangan. Maksudnya kita tak boleh buat grounding langsung sepanjang PKP tu. Memang dia pressure sebenarnya. So dengan cara kita bagi dia topik, dia present tu memang dia sangat happy lah sebenarnya.
Parents kena cari macam mana boleh buat anak tu supaya dia tak pressure lah. Betul. Okay. Kita nak teruskan dengan slide ke Di? Macam mana? Boleh juga. Okay, saya habiskan poin yang nombor 3 kot. Dan di situ Syira pun boleh add the point lah kan? Boleh. Right. Okay. Emotional well-being. Sediakan ruang untuk mereka bertenang. Kan? Kita tahu mungkin kalau mengikut peringkat umur lah kan? Mungkin peringkat umur dan juga tahap autism mereka tu macam mana lah kan? Okay. So mereka macam kalau dia cakap tadi, orang selalu kaitkan bila anak autism ni mereka akan mengamuk, mereka ada tantrum, mereka ada meltdown. Mereka juga perlu satu ruang untuk mereka bertenang kan, untuk meningkatkan dia punya kesejahteraan emosi kan. Mereka punya satu ruang yang lokasi yang senyap. Mungkin bila berlaku satu perkara, pergi ke situ je. Ada satu spot yang mereka at least boleh bertenang. Okay, tengok kepada kanak-kanak jugalah. Dan antara macam anak autism mereka ada satu habit ataupun dia cakap self-calming, panggil steaming kan. Mungkin mereka akan gerak-gerakkan badan, tutup telinga, adalah defense pada anak tu macam mana dia akan buat kan. So kalau kita tengok dalam keadaan pandemik tu, dengan keadaan yang semua tak boleh buat, itu tak boleh buat, tak boleh keluar rumah, so possible untuk mereka akan keluarkan tingkah laku sebegitu. So beri ruang untuk mereka buat sebegitu, tapi still dengan pantauan lah. Maknanya kena ada kita kena terangkan, kita kena tenangkan dan kita kena monitor lah. Dan aktiviti fizikal kita masih boleh teruskan kan. Senaman ringkas dalam kawasan rumah, walaupun saya rasa ibu bapa sangat kreatif bab-bab ni. Saya boleh tengok bagaimana rakyat Malaysia pandemik ni barulah kita tengok betapa kreatifnya rakyat Malaysia ni sebenarnya dengan pelbagai aktiviti yang dilakukan. Dan saya juga mengikuti komuniti ibu bapa yang autism ni di Facebook dan sebagainya. Saya tengok, saya tak ingat lah, mungkin Syira kenal kot seorang parents yang dia ajar anak dia main tenis hanya di ruang porch sahaja. Kapak sahaja, porch sahaja. Boleh ajar anak autism tu tingkatkan skill dia untuk bermain tenis. So saya rasa coordination dia kan. Coordination. So itu tadi yang antara penting juga untuk kita beri mereka ruang untuk mereka bertenang. Okay. So kalau Syira ada apa-apa untuk Syira tambah poin di sini? Tak ada, saya ada teringat lah di dalam satu dalam buku Lana dia ada tulis tahu tentang steaming ni. Mungkin ada parent rasa benda tu sangat macam annoying atau malu kan bila anak buat macam tu, tapi sebenarnya Lana cakap memang dia rasa macam Tak apa Syira, tak apa. Tapi kita suka kan Dr. Kartini, kita suka. Kalau siapa perasan, bila Lana tu share apa-apa ataupun Syira share apa-apa, dia punya viewers, sebab saya rasa apa yang Syira share dengan kita sebenarnya dia adalah satu perkongsian dan mungkin tak sedar ia adalah motivasi untuk membantu masih struggle kan untuk membuatkan anak-anak yang istimewa ini. Walaupun anak saya pun dia suka tengok Syira. Dia kata sebab Syira, dia suka tengok Syira, suka tengok Lana, suka tengok Luqman. Lagi-lagi yang adik Luqman tu bila berbicara tu dia punya kata-kata dia tu kadang-kadang pun tak sangka kan statement dekat info semua tu kan. Jadi sebenarnya kita tetap merasakan bahawa teruskan saja untuk Lana berkongsi apa. Betul? Macam saya cakap mungkin kita okey, Syira nak tambah? Tak ada. Tak ada, dia ada cakap kalau steaming tu sebenarnya jangan rasa malu sebabnya itu je cara dia nak tenangkan diri dia. Betul. Dia tak boleh kontrol. Dia macam dia just otak dia yang macam it's a self-calming kan. Macam saya cakap, dia nak tenangkan diri dia. Cuma macam kalau saya boleh tambah di sini kan, macam Syira cakap, mungkin ibu bapa rasa malu sebab kadang-kadang berbezalah cara anak-anak autism ni tunjukkan macam mana steaming mereka. Kalau kita nampak sebenarnya key dia kepada ibu bapa juga. Mungkin kalau Syira boleh ceritakan
kalau Syira comfortable lah untuk menyatakan, kalau macam Lana steaming dia apa yang dia buat, dan macam mana kalau Syira di depan orang ramai, macam mana Syira tangani benda tu lah, ataupun Syira berhadapan dengan ni. Last time memang dia juga ada macam rocking, body rocking dan dia berpusing masa dia kecil lah. Tapi sekarang dia akan melukis tanpa henti. Dia akan divert dia punya tu dengan cara melukis tanpa henti, dan itu adalah cara dia expresskan itu cara dia steaming, sebab dia luahkan dengan cara macam tu. Saya tak sure, tapi dia dah tak ada lah yang macam dulu kan berpusing ataupun Itu mungkin tak ada lah. Itu mungkin masa dia peringkat kecil lah Syira, masa dia peringkat kecil kan. Tu saya cakap perlu kita, saya rasa ibu bapa juga perlu aware ataupun perlu tahu bahawa pembesaran mereka juga sama. Maknanya cuma cara mereka menterjemahkan behavior mereka tu mungkin berlainan, itu je lah. Tapi as bila umur tu semakin meningkat, maknanya mungkin yang tu dah semakin berkurang lah benda-benda yang negatif, dia akan divert dengan cara lain. Dan di sinilah peranan ibu bapa untuk membantu anak itu divert cara self calming dia supaya lebih menjadi positif. Okay? Betul. Yang saya perasan lah, bila saya lekakan dia dengan pen, dengan kertas, itu sangat membantu sebenarnya. Tapi dalam buku dia memang cakap lah, dia kata dia minta maaf kalau rasa malu. Betul kan. Alright. Sorry, saya sensitif sikit. It's okay. Boleh luahkan, kita luahkan. Sorry, saya agak sensitif sikit bagi ni. Okay, sorry. Mungkin doktor ada slide lagi, doktor? Okay, teruskan. Banyak slide lagi. Tak adalah slide saya ni sebenarnya sebagai backup saja. Okay, this one I think this is very important juga, apa yang kita boleh lakukan, dan ini juga mungkin akan menjawab soalan Di cakap tadi. Pada awalnya dia ada tanya saya, dia ada bertanyakan soalan, bukan anak tu je kita nak fokus, macam mana pula ibu bapa sendiri pun mempunyai cabaran untuk nak uruskan anak-anak kan. Sangat penting untuk ibu bapa dan ahli keluarga juga faham mengenai self care ataupun penjagaan diri kan. Penjagaan diri sendiri, sebab kadang-kadang kita tahu ibu bapa, kalau dia dah nama ibu bapa, dia akan buat yang terbaik untuk anak. Kadang-kadang orang cakap kalau kita tengok, sangguplah untuk ganti dengan nyawa mereka sendiri pun. Apa pun mereka akan buat yang terbaik untuk adik untuk ni. Tapi kita kena ingat, okay, to love your children, you need to love yourself at the first place. Okay, so you need to create the best possible life of yourself. Kan? Sebab kita nak memberi kasih sayang, kita nak memberi perhatian. Tapi kalau on ourselves pun kita lupakan, okay, sampai kita lupakan, dan itulah yang akan sebenarnya tidak bagus jugalah. Okay, so self care ni apa yang kita boleh buat? Kalau kita, okay, kadang-kadang kita faham jadi ibu bapa ni nak mandi pun susah. Mandi tok kat luar kan. Ada je. So kadang-kadang untuk kita betul-betul menghayati macam mana kita mandi, minum, makan, itu pun dah bentuk self care. So ingin saya highlightkan di sini, saya tekan di sini, ibu bapa juga perlu ingat mengenai self care kepada diri mereka. Kan? Sebab to love your children, you need to love yourself at the first place. Itu adalah sangat penting lah kan. Dan macam mana salah satu cara macam mana kita nak tengok on the aspect of self care ni, it started from the right mindset. Kan? Kadang-kadang kita cakap senang, kita cakap kita kena berfikiran positif, cakap senang. Tapi untuk ada fikiran positif tu dia mencabar juga sebenarnya. Sebab itulah kita perlukan pengetahuan dan juga skills macam mana untuk kita teruskan, macam mana untuk kita sustain berada dalam keadaan yang positif kan. Saya tak nafikan cabaran ni memang orang cakap, kalau cabaran jadi ibu bapa tu dah ada cabaran, dapat je title ibu bapa tu memang kita dah ada cabaran kan. Jadi ibu bapa kepada anak yang berkeperluan khas ini, cabaran dia mungkin 2, 3, 4 kali ganda. Okay, dia depends lah. Okay, so
pentingnya self care. Kita perlu ingat juga, luangkan sedikit masa untuk diri kita. Tak semestinya self care ni kita keluar untuk, kita buatlah apa-apa aktiviti yang kita lakukan yang kita rasa kita lega, kita rasa macam kita boleh, maknanya kita recharge balik lah kita punya energy, kita punya emosi, kan? Alright. Macam saya menguruskan anak yang normal, apa yang penting adalah sebagai ibu bapa kena ada me time. Kita tahu kita stres kerja, busy, menguruskan office, kemudian di rumah lagi. Jadi bila kena ada me time tu kita kena curi. Macam saya waktu solat tu me time lah. Waktu mandi. Betul apa yang doktor katakan. Baik, mungkin soalan seterusnya ni saya ingin bertanya tentang statement yang ini berdasarkan pembacaan saya. Pakar Psikiatrik Kanak-kanak Jabatan Psikiatri Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia iaitu Profesor Mahdia Dr. Hamidin Awang ada menyatakan memahami kekurangan antara perkara yang perlu diberi perhatian khusus terhadap anak-anak ini menerusi program intervensi, pemulihan selain sokongan berterusan ibu bapa dan masyarakat sebagai latihan kemahiran sosial anak-anak istimewa ini. Mungkin Syirah boleh berkongsi mengenai sistem sokongan serta persekitaran sosial yang boleh dikongsikan sepanjang menguruskan anak autisma ini. Okey, pada pendapat saya lah, kalau yang masih ada pasangan, maksudnya okey, memang kena betul-betul discuss suami isteri ni macam mana nak ada macam mana nak ada sepahaman menguruskan satu family. Bukan anak istimewa je, tapi kesemuanya. Maksudnya bagaimana nak uruskan rumah tangga, bagaimana nak uruskan emosi anak istimewa, bagaimana nak uruskan emosi anak yang normal. Sebab apa yang berlaku, kalau semuanya terletak di bahu seorang, satu pasangan, seorang saja, itu yang menyebabkan burn out. Kalau yang bagi yang single parent, okey, apa yang boleh adalah kita perlu, macam tadi doktor cakap, kita kena cari me time kita, dan kalau boleh cari seseorang untuk meluah rasa. Maksudnya macam saya akan meluah perasaan pada kawan baik saya, ataupun kita ada juga, saya rasa Befriender, tak salah saya, betul kan doktor? Befriender. Ada Befrienders. Befriender, maksudnya kita boleh call dan dia akan dengar tapi dia takkan soft lah untuk kita. Kita just bercerita, just luah. Sebab tekanan-tekanan yang macam ni, kita hanya sebenarnya kita tak ada, kita macam mana pun kita kena buat, kita kena uruskan. Tapi kita kena ada satu tempat yang untuk kita luahkan. Okey, berbalik kepada tadi, yang pasangan tadi. Okey, macam pasangan perlu plan, maksudnya suami mungkin uruskan anak, ambil hantar anak sekolah ke, isteri uruskan kerja-kerja rumah ke. Maksudnya pembahagian tugas tu kena betul-betul jelas. Yang anak istimewa ni memerlukan terapi ni, ada masanya kalau kita terpaksa bekerja dari rumah, kita kena belajar untuk macam kena let go. Ada masanya kita kena fokus kat kerja, kita bagi sekejap anak ni tengok TV ke sekejap, sebab kita tak boleh nak buat kedua-duanya. Maksudnya kena macam fokus kerja dan anak tadi ni biar bermain sekejap. Tapi bila dah habis kerja, kita fokus pula pada anak dan say no kepada benda yang tak sepatutnya. Maksudnya fokus pula pada terapi anak. Dan terapi tadi maksudnya kita perlu, bukan terapi sebenarnya spend masa dengan anak untuk bermain. Sebab bila kita dalam keadaan stres, bila kita stres, kita bermain dengan anak dalam keadaan stres, sebenarnya anak takkan cooperate dan dia akan regress pun sebenarnya. Dan dia tak akan menunjukkan progress pun. Itu saya bercakap berdasarkan pengalaman dan kesilapan saya yang lepas, bila saya rasa sebab dulu saya rasa saya hero tau, macam semua boleh buat. Semua boleh buat. Dan saya seorang yang perfectionist agaknya lah dulu, sebab saya rasa saya boleh buat semua. Jadi saya
tak say no kok. Saya belajar untuk buat semua benda sendiri. Jadi hasilnya saya, itulah hasilnya anak saya tak ada progress waktu tu. Sebab kita dan hasilnya saya depressed. Jadi belajar untuk cari bantuan, belajar untuk meluahkan, belajar untuk cari support system. Belajar kalau perlu tak masak, tak payah masak. Kalau perlu beli saja. Kalau perlu makan telur mata dengan kicap, makan je. Tak perlu nak kalau perlu kemas rumah waktu malam je, buat je. Tak perlu nak perfect hidup ni. Sebab kita manusia kan, kita bukan robot. Kita perlu hidup dalam keadaan yang tenang-tenang je sebenarnya. Baik, terima kasih Syira atas jawapan dan perkongsian itu tadi. Baik, kita ada satu soalan doktor daripada Cik Hazlin Han. Cik Hazlin Han ni merupakan seorang kawan kanan daripada ITM Cawangan Melaka. Soalan dia adalah, Assalamualaikum doktor, pada pendapat dan pengalaman doktor sendiri, adakah masyarakat kita hari ini kurang menerima atau kurang sedar atau kurang meraihkan anak-anak istimewa ini berbanding masyarakat di negara luar? Okey. Saya rasa saya ada last slide mengenai ini. Kalau nak buka pun boleh juga, pihak teknikal nak buka slide saya tu lah. Yang last sekali, last slide, di mana kita nak, bila kita melihat kepada aspek penerimaan masyarakat kita. Boleh ke kalau pihak teknikal? Okey. Inilah maknanya peranan, sebenarnya bila kita nak sentuh last kan, ada soalan mengenai peranan kan, apa kita boleh lakukan. Memang kita nak kata masyarakat, sebenarnya masyarakat kita dah semakin sedar lah. Okey, kesedaran itu sudah wujud dalam masyarakat kita. Okey, namun kita tahu kita kepelbagaian daripada anak-anak yang punya keperluan khas ni kan, dia pelbagai. Okey, cuma kalau kita dalam konteks autism, macam saya cakap tadi, orang akan cepat untuk melabel sebab secara fizikal mereka nampak normal kan. Kalau kita tengok anak Down syndrome, mereka dah ada features Down syndrome, kita belah kenal pasti. So kita tahu, mereka anak Down syndrome. Okey, tetapi bila anak autism ini secara fizikal mereka nampak okey, pakai baju macam biasa, pakai tudung cantik, fizikal. Tapi tiba-tiba masuk kedai untuk makan bila dia restoran, so dia start lah adalah tingkah laku yang tak sepatutnya lah. So memang kita tak nafikan tugas kita lah, kalau kita ibu bapa, macam saya rasa, macam saya pun one of follower Syira, follower Syira juga ni, suka membaca pengalaman-pengalaman yang berlaku pada yang Syira kongsikan, dan juga kita tengok, kita ikuti pengalaman ibu bapa yang lain. Dengan itu menjadikan kita lebih cakna, lebih aware, dan juga kita menjadikan kita lebih perhati. Sebab kalau kita memang tak ada dan keluarga kita tak ada perkara sebegitu, susah untuk kita faham lah. Kan? Susah untuk kita faham, susah untuk kita cuba untuk nak bantu dengan cara mana kan. Jadi masyarakat kita sekarang, saya boleh tengok dengan teknologi yang berkembang ni kan, maklumat di hujung jari kan, mungkin katakanlah kita pergi restoran, kita makan, tiba-tiba kita tengok ada budak mengamuk dengan secara tiba-tiba. Okey, tutup telinga. Okey, so apa benda yang kita boleh lakukan kan. So saya rasa at least lah kita janganlah nak label. Kita cuba avoid untuk label, untuk judge apa yang berlaku kan, apa yang berlaku. Tapi at least kita cuba untuk tingkatkan empathy kita kan, melalui mungkin kita sendiri sebagai masyarakat ni, kita boleh cari, kenapa nampak tadi budak tadi ada macam ni, so kita cari ilmu tu, mungkin budak ni menghadapi macam ni kan. So itu antara yang kita boleh ni lah. Untuk kalau kita nak bandingkan dengan masyarakat di luar negara tu, mungkin memanglah saya pun tak nafikan kan. Sebab tu lah ada beberapa ibu bapa yang ada anak istimewa ni, mereka memilih untuk hidup di luar negara lah kan. Dengan katanya sokongan di luar negara itu lebih mungkin setengah lah kan, lebih bagus. Tapi tak sebenarnya sebegitu, sebab saya rasa Syira pun ada pengalaman Syira kan. Mungkin Syira boleh kongsikan lepas ni. Cuma dia tengok negara jugalah kan. Mungkin kalau kita tengok di macam Australia kan, mereka lebih friendly. Memanglah saya pun ada pengalaman duduk di sini, bila saya tengok maknanya untuk banyaklah dari segi, mereka mungkin negara yang dah membangun dari segi fasiliti dan sebagainya kan. Tapi tak semestinya luar negara tu semua indah. So tu saya rasa di situ mungkin Syira boleh kongsikan lah.
Okey. Dia betul lah, dia sebenarnya bukan masalah negara barat tu menerima anak-anak begini. Dia masalah individu, kesedaran individu, kan? Maksudnya negara barat tu pun masih ada individu-individu yang tak cakna pun tentang anak-anak istimewa ni. Sebab nak kata Middle East ke, macam saya tinggal di Middle East, pernah tinggal di Middle East, saya pernah juga pergi travel ke negara Eropah, dan mereka juga ada yang baik dan ada yang memang sangat kurang empati pada anak-anak istimewa ni. Jadi kita rasa tak boleh judge Malaysia kurang cakna negara barat, negara Eropah sangat ni, sebab ini adalah individu. Ini adalah sikap individu sebenarnya. Individu, dan mungkin kalau saya boleh tambah juga, mungkin itu juga peranan media sosial. Betul? Peranan media sosial juga untuk menampakkan bagaimana keprihatinan masyarakat di sesuatu tempat tu. Kan, media coverage, macam mana. So benda tu sebenarnya dah ada juga. Kita sebenarnya action yang kolektivis, kita punya kehidupannya lebih, kita bukannya individualistik, kan. Sepatutnya kita kena menggunakan kekuatan masyarakat ataupun budaya ASEAN itu dengan mengambil berat antara satu sama lain. Itu yang kita boleh orang cakap gunakanlah peluang yang ada, macam mana untuk kita lebih empathy, kan. Empathy dengan bukan simpati. Simpati ni kita kesian, kan. Empathy ni banyak cara. Kadang-kadang kita tak tahu pun nak tolong tu macam mana, kan. Bila budak tu mengamuk, at least macam mana kita nak tolong. So mungkin kalau macam keadaan tu emergency, ada benda tu, kita boleh tolong part tu, kan. So mungkin at least kita boleh membantu dengan cara untuk tidak melabel, untuk tidak menghakimi keadaan, kan. Untuk kita tidak post di social media kenapa ibu bapa seperti tak pandai jaga anak dan sebagainya. Kita kena sensitif lah dengan isu-isu sebegitu, kan. Paling tak pun just like doa lah. Doa supaya ibu bapa itu mempunyai kekuatan bagaimana untuk mereka menghadapi keluarga dan juga anak mereka. Ya, sebab kita risau doktor, kan, bila sekarang ni media sosial, pengaruh gadget, handphone ada kat tangan, mereka tak tahu cerita sebenar. Jangan terus kemudian terus upload di media sosial, dan orang yang tak tahu cerita sebenar tu boleh buat pelbagai andaian terhadap apa yang mereka. Baik, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin sebelum kita menutup, kesimpulan sedikit daripada Syairah. Saya mungkin kita boleh memberi kata-kata semangat tadi di seorang berbalik kepada Malisa punya soalan tadi, kan. Puan Malisa punya soalan, apa antara kata-kata semangat dan motivasi lah yang kita boleh bagikan kepada ibu bapa di luar sana. Okey, saya rasalah ini secara, sebab kita tak tahu cabaran yang mereka hadapi, kan. So saya rasa sebagai mak ayah yang diuji dengan anak istimewa yang sedang berperang dengan emosi, first kali fikir untuk sayang diri sendiri dahulu, fikirkan emosi diri sendiri dulu sebelum bantu anak sendiri. Sebab itu adalah yang paling utama. Sebab bila kita start burn out, kita tak boleh bantu anak kita. Sebab macam mana saya cakap, bila kita dah burn out, kita takkan boleh bantu bukan anak istimewa je. Mungkin kita akan ada masalah dengan pasangan, kita ada masalah dengan untuk memahami anak kita yang normal, kita ada masalah dengan semua orang. So sayang diri kita, self care tu yang paling penting sebenarnya. Sebab ujian Tuhan bagi ni memang Tuhan nak sesuatu dari kita. Itu je lah. Baik, mungkin Dr. Kartini kesimpulan. Dari apa yang saya dapat katakan secara ringkas macam saya cakap tadi, bila kita mempunyai anak yang autism ini, penting untuk ibu bapa itu sendiri identify lah kekuatan, apa kekuatan anak dia, apa kelemahan anak dia, untuk membantu terapi itu menjadi lebih outcome dia tu lebih bagus, kan. Jangan kita hanya harapkan pihak terapi sahaja, juruterapi sahaja yang buat terapi, so benda tu tak akan memberi kesan yang optimum lah kita cakap progress dia. Dan
penting dan kalau kita bercakap dari aspek sokongan, penting untuk ibu bapa cari macam mana dia boleh channelkan perasaan dia kalau dia rasa macam dia berada dalam keadaan yang stres yang terlampau kan, dan kita ni sebagai masyarakat macam mana kita boleh bantu. So at least bila katakanlah kita punya orang yang nak bercerita pada kita mengenai masalah dia kan, tak semestinya respon dalam bentuk verbal. Kadang-kadang mendengar tu dah menjadi respon yang dah mencukupi kan. Orang tu hanya nak meluar je. Tak semestinya kita kena respon verbally. Sebab kadang-kadang ada juga saya berhadapan dengan mungkin ahli keluarga yang cakap kan, kita tak tahu nak tolong macam mana. Betul, sebab kita pun mungkin kali pertama terlampau singkat masa kan, tapi at least kita menjadi pendengar. So kita tingkatkan empathy kita dan kita tidak cuba untuk judgemental lah kepada keadaan mereka. Okay, so mungkin itulah kesimpulan yang saya boleh buat ya, Adi. Baik. Ada apa? Baik, Alhamdulillah sesi Facebook Live pada pagi ini telah sampai ke penghujungnya. Mewakili pihak penganjur, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim teknikal di belakang tabir yang berusaha memastikan secara langsung ini dapat dibawa dengan baik pada pagi ini. Terima kasih kepada sidang penonton, viewers yang memberikan sokongan, berkongsi pendapat dan bertanyakan soalan walau di mana jua anda berada, dan pastinya ucapan penghargaan terima kasih kepada ahli panel jemputan kita iaitu Dr. Kartini Ilyas, pensyarah kanan, perunding psikologi klinikal Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cawangan Selangor, dan terima kasih Alhamdulillah kepada Puan Syairah Omar yang akhirnya dapat bersama dengan kita. Terlambat. Tak apa, yang penting kehadiran tu ada, dan kita juga ingin anda semua mengambil kesempatan untuk promote buku Lana Living as an Autistic. Mungkin ahli tim teknikal boleh meletakkan link di paparan dan saya akan letakkan juga link buku ini di bahagian komen. Dan bukunya ada tertera untuk dapatkan. Kita berikan linknya bersama di komen untuk anda dapatkan buku ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada ahli panel di atas perkongsian yang saya kira menyentuh hati semua viewers kita, dan kepada ibu bapa yang mempunyai anak istimewa. Semoga Allah merahmati anda semua dan dikurniakan dengan anugerah ini. Kita harus faham ada hikmah di sebaliknya. Teruskan kuat. Dan sebelum sesi berakhir, saya ingin mempromosikan beberapa informasi. Boleh tim teknikal paparkan. Kita ada mempromosikan beberapa program yang sedang berlangsung dan akan berlangsung di bawah anjuran Perpustakaan UiTM dan juga Perpustakaan Tun Abdul Razak Kampus Puncak Alam. Yang pertama, jika saya tidak silap, ada promosi galeri poster galeri UiTM di mana anda boleh menyumbangkan kempen derma koleksi Donate to the Light Gallery. Jadi ada contact person untuk anda hubungi. Penting untuk anda sama-sama menyokong dan menyerahkan koleksi-koleksi yang berharga. Kalau ada kad matrik zaman dulu, kad Dewan Makan, itu boleh sumbangkan kepada galeri dan kita akan pamerkan. Seterusnya, poster yang seterusnya untuk saya maklumkan adalah kami ingin memaklumkan bahawa Bita Kampus Puncak Alam akan menganjurkan mencari bahagia terapi untuk hati pada 13 Ogos Khamis ini 9 pagi bertempat di bilik seminar Bita Kampus Puncak Alam. Kita ada penceramah daripada Unit Kaunseling dan Kerjaya dan juga Ustaz Saiful Anwar. Anda boleh scan QR code untuk menyertai dan mendaftar dan menyertai program Mencari Bahagia Terapi untuk Hati. Baik, seterusnya kita ada juga yang terakhir kata surat saya adalah ekspresi at UiTM. Yang ini adalah bersempena dengan kemerdekaan dan juga UiTM anniversary. Jadi kita juga memaklumkan kepada anda semua untuk sama-sama ada hadiah yang akan diberikan dan boleh scan QR code pada poster yang tertera. Dan itu saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua dalam sokongan anda dalam menyokong pelbagai program yang dianjurkan oleh pihak perpustakaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.